Objektif kajian. Yang pertama, mengkaji punca-punca berlakunya pembulian pada masa kini. Yang kedua, mengkaji cara atau jalan penyelesaian bagi menangani masalah buli pada masa kini. Soalan kajian daripada ChatGPT. Bagaimanakah masalah buli dapat berkait rapat dengan kekurangan penghayatan adab dalam kehidupan? Jawapan. Masalah buli sering berkait rapat dengan kekurangan penghayatan adab dalam kehidupan kerana buli adalah tindakan yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai etika, kesopanan dan sikap hormat menghormati. Berikut adalah beberapa cara bagaimana masalah buli dapat berkait rapat dengan kekurangan penghayatan adab. Yang pertama, ketidakberesan. Buli seringkali melibatkan tindakan atau kata-kata yang tidak sopan, memalukan atau kasar terhadap individu yang menjadi mangsa. Ini menunjukkan ketidakpatuhan kepada nilai-nilai adab dan penghargaan terhadap individu lain. Yang kedua, ketidakberpihakan. Buli juga boleh muncul apabila individu atau kumpulan merendahkan atau mendiskriminasi individu lain berdasarkan perbezaan seperti penampilan fizikal, keturunan, agama atau orientasi seksual. Ini menunjukkan kekurangan toleransi empati dan penghayatan adab terhadap kepelbagaian. Yang ketiga, kurangnya kesedaran. Individu yang terlibat dalam tindakan buli mungkin kurang kesedaran tentang kesan negatif tindakan mereka terhadap mangsa. Ini boleh berkait rapat dengan kekurangan pemahaman tentang adab dan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kurangnya pengawasan. Dalam persekitaran pendidikan dan sosial, kekurangan pengawasan oleh individu yang berkuasa atau institusi yang relevan juga boleh menyebabkan tindakan buli. Ini menunjukkan kekurangan nilai-nilai etika dalam masyarakat yang membolehkan perilaku buli berlaku tanpa tindakan sewajarnya. Yang kelima, kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan tentang nilai-nilai adab, etika dan kesopanan dalam pendidikan formal dan keluarga juga boleh menyumbang kepada masalah buli. Individu yang tidak diajar tentang pentingnya menghormati orang lain mungkin cenderung terlihat dalam tindakan buli. Mengatasi masalah buli memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, kesedaran dan tindakan, berkesan untuk menggalakkan nilai-nilai adab dan etika dalam masyarakat. Ini membantu memastikan bahawa individu menghormati, menghargai dan berinteraksi dengan orang lain secara positif, mengurangkan insiden buli dan mencipta persekitaran yang lebih baik untuk semua. Berdasarkan analisis yang kami dapat daripada kaji selidik yang telah kami buat, kekurangan penghayatan nilai-nilai murni dalam diri menjadi punca perilaku buli. Buli seringkali melibatkan tindakan atau kata-kata yang tidak sopan, memalukan atau kasar kepada individu yang menjadi mangsa. Ini adalah konsep yang mendasari pelbagai bentuk buli sama ada dalam bentuk fizikal atau verbal. Menurut pakar pendidikan dan psikologi, tidak semua pembuli berasal daripada keluarga yang bermasalah atau pernah menjadi mangsa buli. Sebaliknya, ada yang menjadi demikian disebabkan kekurangan nilai murni dalam pembangunan sahsiahnya. Masalah buli berlaku dalam kalangan pelajar adalah sangat berkait rapat dengan nilai yang mereka pegang. Maksudnya, kalau seseorang itu mempunyai nilai agama yang baik atau nilai moral yang baik, maka mereka tidak akan melakukan perilaku buli. Akibat lemah dari segi aspek kerohanian, mereka tidak dapat membezakan di antara yang betul dan salah. Lebih buruk lagi, ada yang membuli sekadar untuk berseronok atau suka-suka. Justru itu, tidak menghairankan apabila pembuli mentertawakan mangsa yang dalam keadaan kesakitan, walhal jika ada nilai kasih di antara manusia dalam diri mereka, perkara itu tidak akan berlaku. Pernyataan tentang nilai murni antara punca berlakunya perilaku buli ditekankan lagi oleh ahli jawatan kuasa Amirah Negeri Perak, yakni Nur Adila Muhammad Kamal. Ia mengatakan bahawa telah jelas terbukti bahawa gejala buli adalah berpunca daripada kekurangan penghayatan nilai akhlak dan adab di kalangan pelajar. Dalam pandangan berbeza pula, kurangnya penghayatan nilai murni dalam diri juga menyebabkan seseorang menjadi kurang rasa empati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pengalaman atau pandangan orang lain. Ketika seseorang kurang empati, ini dapat mengarah pada berbagai masalah yang dapat menjadi pemicu perilaku buli. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih terlibat dalam perilaku buli tanpa memikirkan kesan terhadap mangsa. Seterusnya, kurang kesedaran terhadap akibat perilaku buli juga merupakan antara kesan kurang empati. Individu yang kurang empati mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memperhatikan impak negatif dari tindakan mereka terhadap orang lain. Mereka mungkin tidak memikirkan betapa besar impak perilaku mereka terhadap kesejahteraan mental dan emosi mangsa buli. Jika dilihat dengan lebih terperinci, hal ini juga membawa kepada kurangnya kesedaran terhadap kesan jangka panjang dari perilaku buli. Hal ini dapat menjadikan individu untuk terlibat dalam perilaku buli tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya. Perilaku tersebut dapat meninggalkan kesan psikologis yang dalam pada mangsa. Dalam perkara ini, individu pembuli juga mungkin tidak menyadari kesan terhadap lingkungan persekitaran yang tidak hanya mangsa buli, namun rakan, keluarga dan saudara mara. Kurangnya kesedaran terhadap impak pada lingkungan dapat menciptakan konflik
ketegangan yang lebih luas. Dalam analisis kedua ini, saya akan mengeksplorasi bagaimana kurangnya pendidikan mengenai nilai-nilai adab, etika dan kesopanan, baik dalam pendidikan formal maupun lingkungan keluarga, dapat menjadi penyebab munculnya masalah buli ini. Individu yang tidak didedahkan dengan pentingnya menghormati orang lain lebih cenderung terlibat dalam tindakan buli ini. Jadi dalam menganalisis topik ini, ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kita akan melihat hubungan yang kuat antara kurangnya pendidikan dan kejadian buli. Apakah ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan yang rendah dengan tingkat insiden buli yang tinggi? Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor penyebab yang mungkin muncul akibat kurangnya pendidikan ini, iaitu apakah kurangnya pemahaman tentang etika dan nilai-nilai sosial menjadi faktor utama yang memicu perilaku agresif. Yang terakhir, kita akan menilai peranan yang dapat dimainkan oleh pendidikan dalam mencegah kejadian buli. Bagaimana sistem pendidikan dapat ditingkatkan untuk memberikan kefahaman yang lebih baik tentang pentingnya keterlibatan positif dan etika dalam berinteraksi sosial. Dengan menyusun argumen berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam terhadap bagaimana pendidikan yang mantap dapat menjadi kunci dalam menangani masalah serius ini dalam masyarakat kita. Seterusnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan berdasarkan penganalisa jawapan daripada ChatGPT adalah kita perlulah menerapkan nilai mulia dalam diri supaya kita mempunyai sikap berperikemanusiaan terhadap insan yang lain. Selain itu, pendidikan juga sangat penting sejak usia muda. Ibu bapa adalah golongan yang paling utama dalam membentuk seseorang supaya menjadi manusia yang boleh memberikan teladan yang baik dan nilai yang terpuji kepada manusia lain. Seperti mana pepatah yang kita tahu, menuntut guru biarlah dari rebungnya. Cadangan dan sarangan yang boleh dibuat untuk mengurangkan peratusan kes pemburian di mana-mana institusi ialah sokongan daripada mana-mana pihak. Salah satunya penerapan moral dalam prinsip belajar. Dalam peringkat sekolah sangat menerapkan 3M, membaca, menulis dan mengira. Namun kerajaan juga perlu menambah 1M, iaitu moral, dan menjadi 4M. Ini menunjukkan bahawa moral juga merupakan salah satu perkara asas yang ada dan perlu dikuasai oleh para pelajar. Selain itu, KPM juga memantau perkenaan kes buli sering berlaku di kebanyakan institusi dan mengambil langkah yang proaktif dengan mengeluarkan surat pending di Kisah 96 tahun 2000 mengenai masalah keselamatan dada dan gangster. Antara tindakan yang perlu diambil oleh pihak sekolah adalah mengadakan peti aduan di sekolah dan asrama, mengukuhkan jawatan kuasa disiplin sekolah dan asrama serta mengambil tindakan dan menghukum murid yang melakukan buli di sekolah atau asrama. Jawatan kuasa anti buli telah diwujudkan oleh DPN melalui jawatan kuasa mengalami gejala disiplin negeri. Sebagai seorang pelajar atau saksi buli, kita haruslah memberanikan diri untuk melaporkan kes buli seandainya kita melihat kejadian buli berlaku di depan mata. Peningkatan kes buli semakin banyak. Ini adalah kerana orang melihat kejadian pembulian tidak berani untuk melaporkan kepada pihak atasan atau pihak yang berkenaan. Hal ini disebabkan kerana mereka lebih memikirkan kesan yang akan terjadi kepada diri mereka sendiri dibandingkan keadaan mangsa buli itu. Oleh itu, sangatlah penting bagi yang melihat kejadian buli untuk memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut agar pembuli tidak terus-menerus untuk membuli mangsa yang tidak bersalah. Akhir sekali, setiap manusia haruslah mempunyai sifat berperikemanusiaan dan sikap saling bertolak ansur terhadap yang lain supaya kita dapat membuang sifat negatif dari diri kita dan mampu membalas kebaikan orang lain.